amalan yang sunat. Daripada kenyataan ini dapat diketahui bahawa perintah untuk salat tarawih itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mana-mana riwayat yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan perintah itu kepada dirinya dengan berkata, saya yang menjadikan solat itu sunat, membawa maksud penekanan, yakni ta'kid, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memberi penekanan terhadap solat itu, yakni solat tarawih itu. Oleh kerana itulah semua imam-imam mazhab telah bersepakat bahawa solat tarawih adalah sunat. Ditulis di dalam kitab Al-Burhan bahawa dalam kalangan orang-orang Islam tiada yang mengingkarinya, tiada yang mengingkari akan solat tarawih itu kecuali golongan Syiah. Semalam kita dah baca hanya golongan Syiah je tak semayang tarawih. Jadi ulama orang Islam yang lain tidak mengingkari tentang solat tarawih ini. Jadi jangan tinggallah semayang tarawih ini. Istiqamah kita semayang. Kemudian Hadrat Maulana Syah Abdul Haq Muhaddis Ad-Dihlawi rahmatullah alaih telah menukilkan di dalam kitabnya Ma Thabata Bisunnah daripada sesetengah kitab fiqah bahawa sekiranya penduduk mana-mana tempat meninggalkan solat tarawih, maka pemerintah hendaklah memerangi mereka. Kemudian di sini ada satu perkara penting yang memerlukan perhatian khusus, iaitu orang ramai menganggap bahawa sudah memadai dengan mereka bersolat tarawih dan mendengar seluruh Al-Quran dibacakan dalam 8 atau 10 malam awal Ramadan di mana-mana masjid, dan selepas itu mereka terus rehat, yakni tidak bertarawih lagi. Perlulah diperhatikan di sini bahawa terdapat dua sunnah yang berasingan, membaca atau mendengar, membaca Al-Quran atau mendengar seluruh Al-Quran dalam solat tarawih itu adalah satu sunnah yang tersendiri. Manakala bersolat tarawih sepanjang bulan Ramadan adalah satu sunnah yang lain. Jadi orang yang sembahyang tarawih ini ada dua sunnah. Satu sunnah dia dengar bacaan Quran, dia sabar dengan bacaan Quran tu sampai habis. Yang kedua, dia istiqamah semayang tarawih itu. Jadi yang penting dua-dua ni kena buat. Dengar bacaan Quran, imam baca Quran jahar, kita dengar bacaan Quran ni. Kalau kita di Masjid Rahang, lamalah berdiri kita ni, kita semayang kita 20 rakaat, kita satu malam 1/4 juz Quran. Jadi kita semayang lama lah, kita dengar bacaan Quran tu lama. Kalau kita semayang masjid lain, bacaan Quran itu diambil surah-surah lazim kan? Alam tarakai li ila fi quraisyin, berdiri dia tu sekejap lah, tak apalah, dengar juga bacaan Quran. Jadi orang yang istiqamah semayang tarawih dan dia sabar semayang tarawih ni sampai habis, dia tak miss tarawih dia. Jadi kita kena azam ni kan? Jangan ada ujian sikit dia nak pergi shopping beli baju raya dah tak semayang tarawih kan? Baju raya semua selesai siang lah, kenapa malam lah nak pergi beli baju raya? Macam tak ada raya lah. Macam kita ni, macam tak ada baju raya tu tak boleh apa? Tak boleh raya. Macam, jadi kita telah korbankan solat tarawih hanya kerana baju raya kan? Jadi hati-hati. Dulu saya dekat kampung, kacau dodol tau, kacau dodol. Banyak orang tak puasa masa kacau dodol tu. Kalau kat kampung dulu, bila tiba hari nak raya tu kan, turun bawah kacau dodol. Biasanya hari terakhir tu tak puasa. Orang kacau dodol mana boleh tahan puasa, terjilir lidah dia. Tahu siapa pernah kacau dodol? Nak letak kayu api tu kan, kayu api tu nak tolak kayu api, nak jaga api tu. Kacau dodol bukan 1 jam, 4-5 jam. Nak main dengan api tu. Jadi biasanya yang kacau dodol tu tak puasa. Siapa yang kacau dodol puasa tu hebat lah.
Tapi saya tengok kebanyakan yang kacau dodol tu, dia minum sirap. Kita tengok je, geram je kan. Tak apa, dia sebab dia kacau. Jadi kerana dodol kita korbankan. Tak betul amalan tu kan. Satu orang yang tinggalkan satu puasa Ramadan, tak ada dalil kena kacau dodol, kena buat dodol raya ni. Tak apalah nak buat dodol tu. Dodol tu tak berdosa kan. Dodol tu tak berdosa, dia tak salah. Yang salah tu kita. Kalau nak kacau dodol, kacaulah dodol sebelum puasa kan. Kacau dodol sebelum puasa, siaplah pack. Tapi pasal nak kacau juga bulan puasa tu. Kalau nak kacau bulan puasa dodol tu, kacau tak apa, tapi puasa lah. Jadi sebab tahan tu kerana dodol, jahanam kita punya puasa kan. Biasa hari tadi. Jadi siapa kalau dengar kuliah sini yang terlibat tu, dia tahulah. Dia tahulah kisah tu. Dulu kita kacau dodol tu, tak puasa lah, hari tu je kan. Orang tu waktu tu pun boleh bagi kelonggaran pula. Tak apalah dia tak puasa, tak puasa sebab dia kacau dodol. Tak tahulah dia qada ke tidak puasa dia. Tapi satu orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, berdosa besar. Sengaja tinggalkan puasa Ramadan saja tak puasa. Dan kalaulah dia bertaubat, dia taubat lepas tu dan dia qada balik, hukum fiqah dia qada sehari je lah. Sehari dia qada sebanyak bilangan hari yang dia tinggal. Kalau dia tak puasa sehari, dia taubat. Lepas tu lepas berapa tahun dia taubat, Allah saya silap lah, dia bertaubat dengan Allah, dia tak buat lagi dah. Dia qada sehari. Tapi dalam hadis Nabi terangkan, satu orang yang tinggalkan satu puasa Ramadan dengan sengaja satu hari, walaupun dia boleh puasa sepanjang hidup dia, hari-hari dia puasa sampai dia mati, dia tak boleh ganti satu hari tu. Faham tak? Kalau lepas pada tu dia taubat, lepas tu dia hari-hari puasa. Bukan Isnin Khamis, hari-hari puasa. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, hari-hari dia puasa sampai dia mati. Dia masih tak, kalau dia walaupun dia mampu buat dan dia buat sampai mati, dia tak boleh bayar satu hari puasa tu. Satu hari Ramadan yang dia apa? Yang dia tinggalkan. Jangan main-main. Dia ada waktu kemuliaan tu. Jadi kita kena pesan dengan orang muda ni kan, kita kena pesan jangan tak puasa. Esok kalau kita taubat nak qada balik, tak mampu qada melainkan orang yang sakit kuat. Orang perempuan period dia lain, sakit terlantar ke hospital. Tapi kalau sakit sikit-sikit puasalah. Puasa tu syifa, puasa tu baik. Doktor pun suka kita. Hari ni kita masuk hospital sebab perut kita buncit, banyak makan kan. Jadi bila kita puasa, dia turun kita punya apa, kita punya paras gula turun, kita punya semua lemak semua turun. Puasa lah. Jadi kalau sakit sikit-sikit tu kita buat, melainkan sakit yang memang tidak dibenarkan untuk berpuasa. Jadi sunnah orang yang semayang tarawih ni dua. Satu, dia dengar bacaan Quran daripada imam ketika dia semayang tarawih. Itu satu sunnah. Sunnah yang kedua, bila dia semayang tarawih dan dia sabar, dia istiqamah semayang tarawih sampai habis. Istiqamah semayang ni, tak kisahlah 20 rakaat ke 10 ke, tapi istiqamah. Tadi kutubah pun sebut kan, Jumaat istiqamah kita ni. Jadi sabar dalam bulan Ramadan ni, sabar, dan kita uruskan urusan dunia. Jangan ganggu kita waktu antara maghrib sampai kita cakap dengan bini kita. Urusan-urusan keluarga semua kita selesaikan waktu siang. Nak bawang ke, nak ubi kentang ke, nak itu ke, nak ini, kita beli waktu siang. Kalau nak beli baju raya anak pun, kita ada sebulan. Kita rancang masa kita kan. Kita rancang nak beli ke tak apalah, hari Sabtu pagi kita pergi. Pagi-pagi pukul 8, pukul 9, Gol, pasar raya Gol tu buka ke apa, pergilah beli. Janganlah time maghrib lah, lepas maghrib pun nak apa. Memang huyuk lah kita semayang isyak jemaah kita habis, semayang tarawih kita pun habis. Macam tak ada baju gayo ni, tak boleh kah? Tak boleh gayo. Walhal baju gayo dalam almari kita tu berpuluh-puluh tu. Tak cukup satu almari, beli lagi satu almari. Itu semua nanti kena hisap dengan Allah Ta'ala tu. Baju-baju kita ni kan, kita beli baju tu, kita beli baju ni, baju tak koyak lagi, baju elok, beli lagi kan.
Kapara kita hari-hari kita beli, tiap-tiap bulan beli. Kan? Almari kita dah satu almari, dah jadi dua almari, dah dua almari tak cukup, beli lagi tiga almari. Jadi kita balik hari ni, kita buka almari kita. Kita muhasabah kita. Perlu ke saya nak korbankan saya punya semayang isyak? Perlu ke saya nak korbankan saya punya tarawih? Dia datang satu tahun satu syahrul Ramadan alladhi. Dan dalam hadis lain Nabi kata telah datang kepada kamu satu bulan. Allah datangkan bulan tu dekat kita, bukan kita pergi dekat bulan tu. Kan? Dalam hadis Imam Al-Baihaqi, telah ya ayyuhal muslim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan. Maksudnya apa? Bulan itu didatangkan kepada kita ke, atau kita didatangkan kepada bulan? Bulan didatangkan kepada kita. Maknanya apa? Allah bagi kemuliaan tu kat kita. Hari Islam kata Allah bagi kemuliaan tu kat kita. Tapi kalau kita tak indahkan kemuliaan tu, itu adalah suatu ketidakpenghormatan. Tidak menghormati pemberian. Kalau satu orang datang kat kita, bawa hadiah yang bernilai, dia bagi kita. Bawa kita jauh, beli barang mahal-mahal, datang cari kita sampai depan rumah, beri salam, bagi kita. Lepas tu kita ambil, kita letak air tepi depan dia lah tu. Kita ambil, kita apa? Macam mana perasaan dia? Apakah kita mendatangi barang itu, atau barang itu yang mendatangi kita? Didatangkan barang itu kepada kita. Jadi begitulah Ramadan didatangkan, Allah datangkan Ramadan itu kepada kita. Lepas tu kita ambil, tak ambil pot lah, tak ambil pot. Jadi urusan dunia kita ni urus waktu siang. Kita beritahu dengan bini kita, saya tarawih, saya tak mau tinggal. Nak urusan, kita pergi siang. Nak beli baju anak ke, nak apa, siang. Bukanlah saya kata tak boleh beli baju raya, belilah. Tapi manage your time. Tahu, uruskan masa kita dengan baik. Jadi balik kepada keterangan ini, maka perlulah, dia kata perlu diperhatikan di sini bahawa terdapat dua sunnah yang berasingan. Membaca atau mendengar seluruh Al-Quran dalam solat tarawih adalah satu sunnah yang tersendiri, manakala bersolat tarawih sepanjang bulan Ramadan itu adalah satu sunnah yang lain. Jadi sekiranya ada amalan orang ramai seperti yang dinyatakan di atas, maka mereka telah mengamalkan hanya satu sunnah dan meninggalkan satu sunnah yang lain, kata dia. Maknanya dia tegur orang yang semayang 10 hari 10 tarawih ya. Kisah ini ditulis oleh Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Dia menceritakan kisah keadaan orang-orang Islam di India. Di India. Maulana Zakaria ni dia orang Hindustan. Dia orang India. Dia ulama di India. Dia tulis Fadilah Ramadan, dia cerita keadaan di India. Sama juga ketika dia beritahu apabila tiba musim Ramadan. Maulana Zakaria kata apabila tiba musim Ramadan, kalaulah musim Ramadan itu tiba dalam bulan musim panas, Maulana Zakaria kata bersabarlah. Janganlah kerana musim panas itu kalian menjerit-jerit, memekik-mekik, memukul-mukul muka kalian. Sebab apa dia cakap macam tu? Kita tak faham. Sebab kita duduk sini. Sebab di India, dia negara dia extreme weather. Cuaca dia extreme. Kalau dia sejuk melampau. Kita tak, orang Malaysia tak boleh tahan. Saya pergi India dulu musim sejuk, tak tahan. Sebenarnya duduk negeri ekstrim ni tak tahan. Bila sejuk dia terlalu sejuk, sakit tangan, sakit tulang, sakit badan. Pakistan pun sama. Dia kalau sebut India tu maksud India, Pakistan, Bangladesh. Tapi kalau Northern India, Kashmir, Delhi, atas, Afghan, semua ni, belah-belah utara ni, Pakistan, bila dia ekstrim weather lah, bukan ekstrim teroris, dia ekstrim weather, cuaca dia ekstrim. Kawan YouTube salah faham lah nanti. Nanti dia hentam saya pula. Dia kata, saya bukan kata Pakistan tu ekstremis, saya kata weather dia. Kalau dia bila dia sejuk, dia terlalu sejuk, orang Malaysia tak tahan. Dan di sana biasanya ramai orang mati bila musim, tanya ni yang bagi orang Pakistan ni,
Bila di India, bila tiba musim sejuk, ramai orang mati, tak tahan. Sebab nak cari panas, nak cari api, nak cari air panas, nak pergi masjid, air pipe, air masjid. Kalau masjid tu ada air panas, alhamdulillah. Tapi kalau masjid tak ada air panas, ambil air masjid, berasap tangan. Letak kat muka berasap, tak tahan. Tu yang kadang-kadang ambil wuduk, sapu atas khuf aja, pakai sokin kulit, sapu atas, sebab terlalu sejuk. Jadi kalau dia panas, dia terlalu panas. Ramai orang mati musim panas. Tar dekat India pun cair. Tahu jalan tar tu, cair jalannya, sebab terlalu panas. Jadi bila orang puasa di musim panas, kadang-kadang dia tak tahan. Jadi dia menjerit-jerit, dia menampar-nampar muka dia, kata Maulana Zakaria. Jadi Maulana Zakaria kata sabar. Begitu juga ketika Maulana Zakaria tegur di sini, Maulana Zakaria kata, orang yang semayang tarawih ni, kalau sekadar dia semayang 10 malam yang terakhir, dia semayang tarawih 10 malam ya, dia semayang belakang imam, lepas 10 malam dia tak datang semayang tarawih, dia duduk rumah. Maulana Zakaria kata, dia telah mengamalkan satu sunnah dan dia telah meninggalkan sunnah yang lain. Maknanya dia amalkan sunnah, dia dengar sebahagian daripada bacaan Quran, lepas tu dia tak semayang, lepas pada tu dia tak semayang tarawih. Dia telah tinggalkan sunnah istiqamah semayang tarawih ini. Jadi dia kata manakala bersolat tarawih, kata dia, manakala bersolat tarawih sepanjang bulan Ramadan adalah satu sunnah yang lain. Jadi sekiranya ada amalan orang ramai seperti yang dinyatakan di atas, maka mereka telah mengamalkan hanya satu sunnah dan meninggalkan satu sunnah yang lain. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang susah untuk berada pada satu tempat kerana perjalanan, yakni musafir, atau sebab-sebab yang lain, adalah baik jika mereka dapat mendengar bacaan seluruh Al-Quran dalam solat tarawih pada beberapa hari permulaan bulan Ramadan, supaya tidak ketinggalan daripada mendengar seluruh bacaan Al-Quran. Kemudian sekiranya ada peluang, maka dia seharusnya bersolat tarawih. Dengan cara ini, mendengar keseluruhan bacaan Al-Quran tidak terabai dan urusannya pun tidak terganggu. Jadi Maulana Zakaria kata, bagi orang yang musafir ni, carilah masa, kan? Tapi usahalah untuk solat tarawih. Kalau tak dapat solat jemaah, solatlah secara sendirian, kan? Tapi kalau solat tarawih secara sendirian ni, dia ada ujian dia. Nak semayang lama-lama tu, kita ni bukan umat permulaan, kita umat akhir. Kita bukan para sahabat. Kita nak semayang lama-lama kan, kita melainkan orang yang Allah Ta'ala bagi dia kenikmatan solat. Allah bagi makin lama dia solat, dia akan makin sedap, makin sedap, seronok. Solat tu seronok untuk dia. Tapi kalau solat ni tak seronok, dia rasa susah lah nak semayang lama-lama ni. Jadi lebih baik untuk ambil jalan yang selamat, berusahalah solat di belakang imam. Nak tak nak, kita mesti ikut imam 10 rakaat, kita buatlah sampai 10, kan? Kalau imam tu buat sampai 20 rakaat, kita pun azamlah untuk pergi. Kalau kita mampu untuk 20 rakaat, buatlah 20 rakaat. Kemudian kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, setelah menyebut tentang puasa dan tarawih, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menarik perhatian kita supaya mengambil berat terhadap ibadat-ibadat fardu dan juga sunat. Pahala satu amalan sunat di dalam bulan Ramadan adalah sama dengan pahala satu amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Kita semayang sunat, Allah bagi ganjaran fardu, terutama sunat-sunat qabliyah dan ba'diyah ni. Dalam mazhab Hanafi ditekankan 12 rakaat, 12 rakaat sunat muakkadah, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Itu 12. Di sisi mazhab Syafi'i rahmatullah alaih 10 rakaat. Tak apalah, paling baik jagalah 12 tu, kan? Jagalah 12, Kalau ada kemampuan tu jaga 12, tapi sekurang-kurangnya 10.
Tapi kalau jaga 12, dia ada besar fadilat dia. Orang yang istiqamah jaga 12 rakaat muakkadah ni. Kemudian diikuti dengan witir. Witir jaga. Sisi mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia sunat muakkad. Dari sisi Hanafi, dia wajib. Jadi jaga witir kita, jaga tahajud kita, jaga duha kita. Duha pun sekurang-kurangnya 2 hari. Bulan Ramadan kita semayang 2 rakaat duha, Allah bagi ganjaran pahala tu, Allah bagi pahala amalan fardu. Jadi maka pahala satu amalan sunat dalam bulan Ramadan adalah sama dengan pahala satu amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan pahala satu amalan fardu pada bulan Ramadan adalah sama dengan 70 amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita semayang fardu, Allah bagi 70 fardu. Itu belum ditambah kita semayang belakang imam. Kali dengan 20 tu 27. Allah bagi 70 fardu. Kita semayang satu fardu, Allah bagi 70 fardu. Kemudian kita semayang belakang imam dengan takbiratul ihram, takbiratullah. Allah bagi 27 darjat. Kemudian ditambah dah kahwin. Bujang lain. Bujang lain. Bujang senang. Bujang lain. Bujang ni dia separuh daripada agama, tak sempurna lagi. Dia ada lagi separuh. Itu pasal orang yang jadi aulia ni, majoriti yang jadi aulia, majoriti yang jadi aulia, mereka semua telah berkahwin. Antara 4 sunnah para rasul, Nabi sebut 4 sunnah utama para rasul. 4 sunnah utama para rasul. Pertama, sugi, miswak, bersihkan mulut. Kemudian apa? Satu, miswak. Yang kedua, nikah. Semua Nabi nikah. Dia miswak, nikah, wangi-wangian. Semua Nabi suka benda semua Nabi wangi. Semua Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tak perlu perfume. Nabi tak perlu parfum. Peluh Nabi tu parfum. Tapi kita tak boleh. Kita peluh kita bawa, tak boleh. Kita makan lada putih, kita makan bawang putih kan, makan bawang, makan bawang putih, jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan dia, kata Anas, peluh Nabi ni. Itu sebab Ummu Sulaim, Sayyidina Anas, mak dia nama Ummu Sulaim. Menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Anas ni dia anak angkat Nabi. Anas ni dia anak angkat Nabi. Nabi bela dia. Ummu Sulaim bagi Anas dekat Nabi masa umur Anas lebih kurang 8-9 tahun. Masa Nabi datang Madinah, Ummu Sulaim bagi anak dia. Ummu Sulaim ni anak dia seorang je, Anas je. Dia bagi Anas, umur Anas masa tu 8 tahun. Anas kata, aku duduk dengan Nabi 10 tahun. Aku khidmat dengan Nabi, aku duduk dalam rumah Nabi, aku keluar masuk dalam bilik tidur Nabi, depan pintu depan sampai masuk pintu. Anas seorang je. Dia masuk pintu depan, dia boleh keluar pintu belakang, dia boleh masuk dalam rumah Nabi. Jadi Anas kata, menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu bila waktu tengah hari, musim panas, ketika Nabi nak pergi masjid, Nabi akan singgah rumah Ummu Sulaim, mak Anas ni. Nabi akan tidur dekat depan tu. Ada satu ruang, Nabi akan tidur kat ruang tu. Musim panas, Nabi akan tidur sekejap. Nabi Kailullah, tidur tengah hari sebelum masuk waktu zuhur. Nabi tidur sekejap, dalam setengah jam. Lepas Nabi tidur, Nabi akan bangun. Kemudian bila nak masuk waktu zuhur, Nabi bangun dan Nabi pergi ke masjid. Jadi satu hari Nabi datang rumah aku, kata Anas, Nabi singgah. Ibuku Ummu Sulaim, dia telah bentang satu kain dia bentang. Nabi datang, Nabi tengok, ada kain.
Nabi kata, Anas, kain ni untuk apa? Anas kata, ya Rasulullah, kain ni nak bagi sedikit keselesaan kepada tuan. Kalau tuan tidur, ada sikit selesa lah, bagi elok sikit. Tapi Nabi dah senyum lah. Nabi pun tidur, Nabi rehat. Dan waktu itu kata Anas, musim panas, peluh telah keluar daripada dahi Nabi yang mubarak dengan begitu banyak air keluar, peluh banyak. Dan bila Nabi tidur sehingga peluh itu telah menitik di atas hamparan tu. Lama Nabi tidur, kata Anas. Nabi tidur lama dan peluh yang keluar tu pun banyak. Hari itu memang peluh keluar luar biasa. Kemudian Nabi terjaga daripada tidur, Nabi bangun. Nabi bangunnya, ibuku, kata Anas, Ummu Sulaim, ibuku pergi dekat kain tu. Ibu aku apa? Dia keromot. Dia perah. Dia dapat peluh Nabi lebih kurang ni je, sikit je. Dia simpan peluh Nabi tu. Kata Anas, wallahi peluh Nabi harum, bau dia seperti kasturi. Satu orang yang dapat salam Nabi, tangan dia bau kasturi. Dan bila orang ziarah Ummu Sulaim, Ummu Sulaim akan pegang bekas tu yang ada apa? Peluh Nabi. Kalau ada orang nak tanya macam mana bau Nabi, Ummu Sulaim buka sikit, bagi bau dia. Dia kata tak boleh pegang. Nice to see, nice to hold. Once broken, consider soul. Tak boleh pegang. Dia bagi bau je. Nak bau Nabi, bau. Dah bau dah? Okey dah. Jadi kata Anas radhiyallahu an, peluh Nabi itu wangi. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu, sekiranya Nabi masuk dalam mana-mana rumah, Nabi kalau masuk mana-mana rumah, Nabi masuk, Nabi keluar, seluruh rumah itu harum bau dia. Seluruh rumah itu harum bau dia. Satu orang yang salam Nabi, tangan dia akan bau. Dia balik rumah, seluruh rumah dia bau. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh. Kita memang badan kita berbau, kan? Badan kita berbau. Kita makan bawang putih, bawang merah, kan? Semua kita makan. Jadi bila berpeluh, jadi kita kena mandi, kita kena bersihkan badan kita. Jadi balik kepada riwayat ini, jadi satu orang yang semayang fardu, dia dapat 70 fardu. Jadi balik pada sunnah para anbiya ni apa? Salah satu dia miswak, kemudian wangi-wangian, yang ketiga nikah. Semua Nabi ni, majoriti Nabi nikah. Jadi nikah ni, jadi orang yang nikah, kemudian dia solat, separuh daripada agama dia dah sempurna, dah tinggal lagi separuh dia. Orang yang tak kahwin, orang kahwin ni, orang yang belum kahwin, separuh agama sempurna, separuh agama tak. Jadi bila dia kahwin, dia tinggal lagi, dia kena nak menyempurnakan agama dalam diri dia. Jadi kalau orang nikah, dia solat, ganjaran solat dia berbeza, kan? Itu kalau satu nikah. Bukan senang tu, kan? Kalau 2, 3, 4, itu lain. Itu perlukan keberanian. Itu bukan perlukan kemampuan, itu perlukan keberanian. Nombor satu, kena berani. Mampu tapi tak berani pun tak boleh. Syarat pertama bukan mampu, syarat pertama berani. Ada berani Sid? Tapi tak apalah, itu sekadar ilmu saja. Yang kau balik nikah pula kan, kau rumah kau marah aku pula. Okey, jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Kita berhenti takat ni, insya-Allah kita sambung pada besok malam Sabtu. Malam Sabtu besok malam markas ada bayan maghrib, kita sambung hari Ahad lepas maghrib. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi kita berhenti takat ni dulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.